الحمد لله الذي أكرم بني آدم وفضلهم على العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الكرم والفضل والجود، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله ربكم واشكروا نعمة عليكم إن كنتم إياه تعبدون. Ikhwanil muslimin, marilah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat-nikmatnya yang tidak terbilang. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Artinya, sesungguhnya orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan merasa redha puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang yang lupa ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya dalam neraka disebabkan oleh apa yang mereka lakukan. Surah Yunus ayat 7 dan 8. Ikhwanil muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman yang berat terhadap orang yang terlena dan leka dengan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan di dunia ini sementara dan penuh dengan tipu daya. Memang dunia ini diciptakan untuk kita, tetapi ia penuh dengan ujian dan tipu daya. Allah Subhanahu wa taala hendak melihat bagaimana kita berbuat dan bekerja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, kehidupan ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surah Al-Imran ayat 185. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbatal ma'." Rawahu Tirmizi. Maksudnya, kalaulah dunia ini mempunyai nilai seharga sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi makan kepada orang kafir walaupun seteguk air. Janganlah terlalu condong kepada dunia sehingga terpengaruh dengan tipu daya dunia. Dan janganlah jadikan dunia tempat tinggal yang berkekalan, kerana umur kita sudah ditetapkan. Kita akan tinggalkan dunia ini buat selama-lamanya. Hidup di dunia ini bagaikan seorang musafir berkelana. Ikhwanil muslimin, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahu Ibnu Umar seraya bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil." Rawahul Bukhari. Maksudnya, jadikanlah diri engkau di dunia ini bagaikan orang asing atau seorang yang melintas jalan. Jika kita ingin meraih kebahagiaan, jangan letakkan dunia di dalam dada kita. Kalau kita meletakkan dunia di dalam dada kita, nanti kita akan menjadi orang yang tamak kepada dunia
dan tidak peroleh kepuasan bekerja untuk mengumpul harta dunia, tidak mengira halal dan haram. Sedangkan hidup yang hakiki dan abadi adalah di akhirat. Ikhwanil muslimin, manusia tidak pernah kenyang dengan kemewahan dunia walaupun sudah ada pemilikan lebih daripada cukup. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan, wa lam yamla'ahu illa turab, wa yatubu Allahu ala man taba." Rawahul Bukhari. Maksudnya, jikalau anak Adam memiliki satu lembah emas, nescaya dia akan menginginkan pula dua lembah, dan tidak ada yang dapat memenuhi mulutnya kecuali tanah. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang yang kembali bertaubat. Ada orang soleh yang sedar tentang kehidupan di dunia ini. Dia mengambil dunia yang halal. Dia berusaha mencari rezeki yang halal. Dia gunakan hartanya yang halal itu untuk berbuat kebajikan dunia ini bagi meraih pahalanya sebanyak mungkin di akhirat. Dia jadikan dunia tempat menanam. Hasilnya akan dipetik di akhirat. Dia sangat berjaga-jaga dan berwaspada agar harta itu tidak melekakan dia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan kewajipan beragama. Mengingati firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ." Artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya, dan ingatlah, sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Surah Al-Munafikun ayat yang ke-9. Mereka mengutamakan kepentingan akhirat tanpa melupakan bahagiannya di dalam kehidupan dunia. Mereka sentiasa merasa cukup. Mereka kaya hati, kaya budi, dan dunia mendatangi mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kita untuk mendahulukan kepentingan akhirat dan menyuruh kita mengejar syurga dengan dunia yang Dia telah berikan kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Artinya, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, keperluan dan bekalanmu dari dunia. Dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Hari ini ramai daripada kalangan kaum muslimin mengutamakan kehidupan dunia. Mereka terpedaya dengan kehidupan dunia seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'la ayat 16 dan 17. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Artinya, tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian.
bahkan kamu utamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ikhwanil muslimin, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat wabak yang sedang melanda negeri dan negara kita ini. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Serta jangan lupa mematuhi SOP pencegahan COVID-19. Perlu diingatkan bahawa mengambil rasuah dan salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah adalah perbuatan haram dan hina serta buruk akibatnya di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin mengambil kesempatan untuk mengajak sidang Jumaat dan umat Islam agar lebih cakna kepada sesama Islam, terutamanya golongan yang memerlukan dengan menyalurkan sumbangan sama ada zakat, sedekah dan wakaf khususnya melalui Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk memungut dan mengagihkan zakat dan sedekah di negeri Kelantan. Dalam masa yang sama, bantulah pihak majlis dalam menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui agar mereka yang kurang bernasib baik akan mendapat pembelaan sewajarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin ويا نجاة التائبين.